Selamat sejahtera dan terima kasih kerana meluangkan masa untuk perbincangan ini. Silakan duduk terlebih dahulu. Sebelum meluangkan perbincangan kita, izinkan saya memperkenalkan ahli yang hadir pada hari ini. Saya, Feren Ferry Richard, selaku pengurus besar syarikat, akan memantau perjalanan perbincangan ini. Seterusnya, kita ada Cik Cilia Venetia Benjamin, pengurus pemasaran yang akan mengutai strategi pemasaran bagi pembukaan Sawangan Baru. Encik Muhammad Danish, pengurus pengeluaran yang bertanggung jawab dalam aspek pengeluaran dan kawalan kualitatif. Cik Azura binti Abdul, pengurus keuangan yang akan memberi pandangan dari segi peruntungan dana dan kos operasi. Dan akhir sekali Encik Ahmad Syarif, pengurus sumber manusia yang akan mengurus keperluan perkitangan serta aspek sumber tenaga kerja. Seterusnya saya akan memperkenalkan visi syarikat kita, yaitu untuk menjadi peneraju dalam industri perabot di Sabah yang menawarkan produk berkualitas tinggi dan inovatif. Misi pula ialah untuk menghasilkan perabot berkualitas dengan reka bentuk modern dan mesra alam serta memberikan kenikmatan pelanggan terbaik. Akhir sekali objektif yaitu untuk memastikan perabot mendapat sambutan positif daripada orang ramai. Dengan kehadiran semua ahli ini, saya yakin kita dapat menjalankan perbincangan yang produktif dan mencapai kesepakatan untuk tindakan seterusnya. Saya dengan ini menyerahkan Encik Muhammad Danish selaku pengurus pengeluaran untuk membentangkan kertas kerja beliau. Selamat sejahtera kepada pengurus besar kita, Encik Feren, dan pengurus-pengurus yang lain. Saya Muhammad Danish bin Baharudin selaku pengurus pengeluaran syarikat akan membentangkan bajet dan dana yang diperlukan oleh Jabatan Pengeluaran Syarikat kita untuk mengeluarkan produk perabot kita. Pertama sekali, saya akan membincangkan mengenai material atau bahan-bahan mentah yang kita gunakan dalam membuat perabot. Material atau bahan-bahan mentah yang digunakan adalah yang pertama, kayu berkualiti tinggi, yaitu kayu jati. Kayu jati adalah salah satu jenis kayu keras yang sangat terkenal dan dihargai dalam industri perabot kerana sifatnya kuat, tahan lama dan tahan terhadap cuaca dan serangan serangga seperti anai-anai. Anggaran kosnya sebanyak RM80.000. Yang kedua, logam dan aluminium untuk aksesori dan penyokong kerangka. Anggaran kosnya sebanyak RM20.000. Dan yang ketiga, bahan pelapis seperti fabrik, kulit dan busa untuk perabot seperti sofa dan kerusi. Anggaran kosnya sebanyak RM30.000. Dan yang keempat, bahan tambahan seperti paku, skru, gam, vernis, cat dan lain-lain. Anggaran kosnya sebanyak RM10.000. Jadi jumlah kos bahan mentah sebanyak RM140.000. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai kos peralatan dan mesin. Saya mencarankan syarikat kita untuk membeli 4 buah mesin dan peralatan. Yang pertama, mesin pemotong kayu berkualiti tinggi. Digunakan untuk memotong kayu, anggaran kosnya sebanyak RM35.000. Dan yang kedua, mesin CNC, Computer Numerical Control, digunakan untuk mengukir kayu secara otomatik dan pemotongan yang lebih tepat. Anggaran kosnya sebanyak RM55.000. Dan yang ketiga, mesin sanding dan pemprosesan akhir, digunakan untuk pengemasan permukaan kayu. Anggaran kosnya sebanyak RM15.000. Dan yang keempat, alat pertukangan tangan seperti gergaji, tukul, pemutar skru dan alat kecil lain. Anggaran kosnya sebanyak RM10.000. Jabatan saya juga memerlukan dana sebanyak RM13.000 untuk kos overhead. Kos overhead yang termasuk dalam bahagian pengeluaran seperti utility, penyelenggaraan dan ruang penyimpanan bahan. Untuk kos utility seperti elektrik, air dan gas, anggaran kosnya sebanyak RM7.000. Yang kedua, penyelenggaraan mesin dan alat, anggaran kosnya sebanyak RM5.000. Dan yang ketiga, sewa ruang penyimpanan bahan mentah dan produk, anggaran kosnya sebanyak RM3.000. Akhir sekali, jabatan saya juga memerlukan dana sebanyak RM30.000 sebagai kos untuk menjalankan kawalan-kawalan. Terdapat 3 jenis kawalan, yaitu yang pertama, kawalan awalan, memastikan semua bahan atau input dalam keadaan yang baik. Contohnya memastikan tenaga kerja dan bahan sintetik mencukupi. Dan yang kedua, kawalan semasa, tindakan pemulihan, pembetulan dan pengubahsuaian. Sekiranya timbul masalah, kawalan ini dapat membantu menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kawalan selepas, melibatkan pemeriksaan kualiti terakhir output bagi memastikan produk yang dikeluarkan menepati piawaian yang telah ditetapkan. Oleh hal yang demikian, saya memerlukan dana sebanyak RM300.000 untuk menjalankan operasi pengeluaran syarikat. Saya berharap agar pengurus besar akan bekerja sama untuk meluluskan permohonan dana ini kerana segala perancangan yang saya buat telah dikaji dan dirancang dengan baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Danish atas pembentangan bajet Jabatan Pengeluaran. Saya bersetuju dengan anggaran RM140.000 untuk bahan mentah dan RM115.000 untuk peralatan dan mesin bagi memastikan kualiti produk dan efisiensi pengeluaran. Peruntukan RM13.000 untuk kos overhead juga menasabah bagi memastikan operasi berjalan lancar, dan RM30.000 untuk kawalan kualiti di setiap peringkat pengeluaran adalah penting untuk menjaga piawaian produk. Jumlah keseluruhan RM300.000 adalah wajar dan saya menyokong sepenuhnya permohonan ini. Terima kasih atas pembentangan yang jelas. Seterusnya saya akan mempersilakan Cik Cilia selaku pengurus pemasaran
untuk membentangkan kerja Anda. Terima kasih. Terlebih dahulu, salam sejahtera saya ucapkan kepada pengurus besar syarikat kita, Encik Feren, dan pengurus-pengurus jabatan yang lain. Saya Cinia Indonesia Benjamin selaku pengurus pemasaran syarikat Hong Financial Sendirian Berhad akan mengemukakan jumlah peruntukan dana yang diperlukan oleh Jabatan Pemasaran apabila membuka cawangan baru di Kota Kinabalu, Sabah. Pertama sekali, dana akan digunakan untuk melaksanakan aktiviti diskaun, hadiah percuma dan lucky draw. Saya mencadangkan agar kita memberikan diskaun sebanyak 25% sekiranya pelanggan membeli 3 produk dalam 1 resit pembayaran dan hadiah percuma seperti barangan kecil semasa hari pembukaan cawangan. Contoh hadiah tersebut seperti cushion dan aksesori rumah. Pada masa yang sama, kita turut mengadakan cabutan bertuah untuk pelanggan dengan hadiah utama seperti sofa dan almari. Hal ini dapat menarik ramai pelanggan untuk datang ke hari pembukaan cawangan kita, di samping memberi imej yang baik terhadap syarikat cawangan kita, seterusnya menggalakkan lebih banyak pelanggan yang berminat dengan syarikat kita dan membuat pembelian pada masa akan datang. Anggaran kos adalah sebanyak 80.000. Seterusnya, dana juga akan diperlukan bagi membuat banner, bunting dan billboard, yang mana bunting, banner dan billboard ini akan diletakkan di kawasan yang strategik seperti sepanjang tepi jalan raya di Bandar Kota Kinabalu, Sabah yang mempunyai lampu isyarat dan berhampiran dengan cawangan baru kita bagi menarik perhatian penduduk tempatan. Dengan menampilkan logo, slogan dan maklumat perniagaan, ia dapat membantu memperkenalkan jenama syarikat kita. Ia juga dapat membantu pelanggan menemui lokasi cawangan baru dengan lebih mudah. Anggaran kos bagi penghasilan banner, bunting dan billboard ini akan memakan kos sebanyak 120.000. Seterusnya, Jabatan Pemasaran juga memerlukan dana bagi melaksanakan iklan media sosial dan digital. Jabatan Pemasaran akan melancarkan kempen pengiklanan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Google Ads untuk menyasarkan audiens yang lebih besar dan menguat-uatkan tentang pembukaan cawangan baru kita. Kempen pengiklanan ini akan dijalankan bermula 4 hingga 6 minggu sebelum tarikh pembukaan rasmi bagi memberi masa yang cukup untuk membina kesedaran jenama dalam kalangan bakal pelanggan. Anggaran kos adalah sebanyak 30.000. Akhir sekali, dana juga diperlukan untuk kerjasama dengan influencer. Jabatan Pemasaran akan menggunakan kuasa influencer yang terkenal di Sabah bagi membantu mempromosikan produk syarikat kita dengan lebih sistematik dan efisien. Saya telah memutuskan untuk memilih influencer yang terkenal di Sabah dalam aplikasi TikTok, yaitu Mr. Clary, yang mempunyai sebanyak 466.800 pengikut, yang mana 90% daripadanya merupakan pengikut daripada Sabah. Saya percaya produk kita akan laris terjual sekiranya influencer tersebut mempromosikan produk kita. Anggaran kos bagi bayaran influencer tersebut adalah sebanyak 10.000. Kesimpulannya, keseluruhan dana yang diperlukan oleh Jabatan Pemasaran bagi membuka cawangan baru di Kota Kinabalu, Sabah adalah sebanyak 240.000. Permohonan dana ini adalah penting untuk memastikan kejayaan pembukaan cawangan baru kita. Dengan sokongan keuangan ini, saya pasti matlamat kita untuk memperluaskan perniagaan kita ke Sabah dapat dicapai. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Cinia atas pembentangan peruntukan dana untuk pembukaan cawangan baru di Kota Kinabalu. Saya mengucapkan tahniah kepada pihak pemasaran atas strategi promosi yang tersusun seperti diskon, hadiah percuma dan lucky draw. Saya bersetuju dengan anggaran 80.000 untuk aktiviti ini, tetapi cadangan hadiah yang tidak membebankan kos anggaran penghantaran. Terima kasih Cik Cinia atas pembentangan peruntukan dana untuk pembukaan cawangan baru di Kota Kinabalu. Saya mengucapkan tahniah kepada pihak pemasaran atas strategi promosi yang tersusun seperti diskon, hadiah percuma dan lucky draw. Saya bersetuju dengan anggaran RM 80.000 untuk aktiviti ini, tetapi cadangan hadiah yang tidak membebankan kos penghantaran. Peruntukan RM 170.000 untuk banner dan billboard juga wajar, namun kos pemasangan billboard perlu dikaji semula. Penggunaan media sosial dengan kos RM 30.000 sangat bijak dan kerjasama influencer tempatan bersama Mikleri juga disokong. Jumlah keseluruhan RM 240.000 adalah munasabah dan saya menyokong penuh cadangan ini. Terima kasih dan semoga strategi ini berjaya. Sekarang dipersilakan Cik Azura selaku pengurus keuangan untuk mengumumkan kertas kerja yang telah disediakan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pengurus besar dan pengurus jabatan-jabatan yang lain. Saya Azura binti Abdul selaku pengurus keuangan syarikat
Home Furniture SDN Batch D akan membentangkan tentang peruntukan yang diperlukan oleh Jabatan Kewangan untuk membuka cawangan baharu yang bakal dibuka di Kota Kinabalu, Sabah. Setelah membuat kajian, saya mendapati bahawa Jabatan Kewangan memerlukan dana sebanyak 206,000 bagi aset tetap. Tanpa membuang masa, saya akan membentangkan tentang aset-aset tetap yang diperlukan. Pertama sekali, kita memerlukan bangunan premis. Setelah membuat pencarian di seluruh Kota Kinabalu, Sabah, saya telah membuat keputusan untuk menyewa sebuah premis yang berharga 5,000 sebulan dan bersaiz 7,200 kaki persegi. Hal ini bagi memudahkan urus niaga jual beli produk dan penyimpanan stok. Selain itu, kita juga boleh menggunakan bangunan ini untuk mewujudkan persekitaran yang selesa untuk pelanggan membandingkan dan memilih produk. Yang kedua, kenderaan. Saya memilih kenderaan berjenama Isuzu dengan maksimum berat sebanyak 4,800 kg. Kenderaan ini berkos 86,000 sahaja. Kita memerlukan kenderaan bagi memudahkan perkhidmatan penghantaran perabot kepada pelanggan. Selain itu juga, kita memerlukan alatan pejabat. Contohnya, komputer, rak pejabat dan mesin pencetak. Anggaran kos bagi alatan pejabat hanya berjumlah 15,000 sahaja. Kita memerlukan alatan pejabat untuk membantu dalam mengurus kerja yang berkaitan dengan pejabat dan menjadikan tugas harian organisasi berjalan dengan lancar. Yang terakhir, aset tetap yang diperlukan ialah mesin. Anggaran kos bagi mesin ini ialah 100,000. Kita memerlukan mesin untuk menghasilkan produk dan menjimatkan massa serta tenaga buruh. Bagi menyimpulkan pembentangan saya, didapati bahawa jabatan saya memperuntukkan dana sebanyak 206,000 bagi aset tetap. Itu sahaja daripada saya. Apa pendapat pengurus besar? Terima kasih Cik Azura atas pembentangan mengenai peruntukan dana untuk cawangan baru di Kota Kinabalu. Saya bersetuju dengan sewa bangunan area 5,000 sebulan untuk ruang 7,200 kaki persegi yang sesuai untuk aktiviti jual beli dan penyimpanan stok. Peruntukan RM 86,000 untuk kendaraan Isuzu adalah wajar bagi penghantaran perabot. Kos RM 15,000 untuk alatan pejabat adalah asas dan RM 100,000 untuk mesin penting bagi produktiviti. Jumlah RM 206,000 tersebut adalah berpatutan dan saya menyokong penuh cadangan ini. Sekian, terima kasih. Kini saya persilakan Encik Ahmad Syarif selaku pengurus sumber manusia untuk membentangkan kertas kerja yang telah disediakan. Selamat sejahtera kepada pengurus besar kita, Encik Feren dan pengurus-pengurus yang lain. Saya Ahmad Syarif Fazlul bin Asari selaku pengurus sumber manusia syarikat akan membentangkan bajet dan dana yang diperlukan oleh Jabatan Sumber Manusia kita untuk memotivasikan pekerja syarikat. Setelah membuat penelitian, saya memerlukan dana sebanyak RM 150,000 untuk membiayai aktiviti yang dijalankan. Antara aktiviti yang dijalankan ialah seperti perekrutan pekerja baru yang bertujuan untuk mengurus pengambilan pekerja baru, termasuk mencari pekerja mahir dan separuh mahir dalam bidang pembuatan perabot. Antara kos yang terlibat ialah iklan pengambilan pekerja, yaitu melalui media sosial, akhbar tempatan dan agensi pengambilan yang mengambil kos sebanyak RM 5,000. Iuran perkhidmatan agensi pengambilan mengambil kos sebanyak 10,000 ringgit Malaysia dan kemudahan dan penilaian kos penginapan dan perjalanan calon dari luar kawasan sebanyak 5,000 ringgit. Yang kedua, selain itu ialah latihan dan pembangunan bertujuan untuk menyediakan program latihan untuk pekerja baru, memastikan mereka cekap dalam mengendalikan peralatan dan hasilkan produk yang berkualiti. Antara kos yang terlibat ialah latihan orientasi pekerja baru untuk pengenalan kepada polisi syarikat, keselamatan kerja dan proses operasi. Anggaran kos sebanyak 10,000 ringgit Malaysia. Latihan khusus, latihan dalam bidang pengeluaran, jualan atau teknologi maklumat bagi pekerja teknikal mengambil kos sebanyak 20,000 ringgit Malaysia. Dan terakhir, konsultan latihan jika pekerja memerlukan tenaga pengajar luar untuk latihan khas, anggaran kos sebanyak 5,000 ringgit. Seterusnya ialah penyediaan ruang rehat bekerja yang bertujuan untuk memastikan tempat kerja kondusif dengan menyediakan peralatan dan kemudahan asas untuk bekerja. Antara kos yang terlibat ialah perabot ruang rehat seperti sofa, kerusi, meja kecil yang mengambil kos sebanyak 4,000 ringgit. Kemudahan pantry seperti peti sejuk kecil, ketuhar, penapis air, rak penyimpanan. Anggaran kos keseluruhan ialah 3,000 ringgit.
hiburan rekreasi, TV, majalah dan bahan bacaan mengambil kos sebanyak Rp2.200 Malaysia. Kebersihan dan keselesaan seperti tong sampah, tisu, sabun tangan mengambil kos sebanyak 300. Hiasan dan suasana, tumbuhan hiasan atau pemedani dan tikar mengambil kos sebanyak 800. Pengudaraan dan pencahayaan seperti kipas siling atau dinding, penghawa dingin dan lampu mengambil kos sebanyak Rp1.700. Dan yang terakhir sekali ialah ganjaran dan faedah yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pekerja, meningkatkan motivasi serta memastikan pekerja berpuas hati dan setia kepada syarikat. Antara kos yang terlibat ialah bonus prestasi mengambil jumlah kos keseluruhan ialah Rp20.000. Faedah pekerja seperti insurans, KWSP, profesor dan elon mengambil kos keseluruhan sebanyak Rp13.000. Dan yang terakhir ialah gaji. Jumlah keseluruhan kos ialah Rp60.000. Oleh hal yang demikian, saya memerlukan dana sebanyak Rp150.000 untuk memotivasikan pekerja syarikat. Saya berharap agar pengurus besar akan bekerjasama untuk meluluskan permohonan dana ini kerana segala perancangan yang telah saya buat telah dikaji dan dirancang dengan baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Ahmad Syarif atas pembentangan bajet dan peruntukan dana. Saya telah meneliti dan bersetuju dengan jumlah RM Rp150.000 yang diminta. Peruntukan ini penting untuk merekrutkan pekerja baru, latihan penyediaan ruang rehat, serta ganjaran dan faedah. Saya percaya pelaburan ini akan meningkatkan motivasi dan produktiviti pekerja kita. Dengan ini, dapat saya simpulkan bahawa setiap pengurus memerlukan peruntukan yang berbeza. Pengurus pengeluaran memerlukan peruntukan sebanyak Rp300.000, pengurus pemasaran memerlukan peruntukan sebanyak Rp240.000, pengurus kewangan memerlukan peruntukan sebanyak Rp206.000, manakala pengurus sumber manusia memerlukan peruntukan sebanyak Rp150.000. Jumlah peruntukan yang diperlukan ialah Rp896.000 dan lebihan ialah Rp104.000. Apa yang ingin kita lakukan dengan lebihan ini, Tuan? Baiklah, lebihan RM 104 tersebut akan digunakan pelaburan atau digunakan pada waktu kecemasan. Terima kasih kepada semua atas perhatian dan kerjasama sepanjang perbincangan ini. Saya yakin dengan perencanaan yang telah dibentangkan, kita dapat mencapai objektif pembukaan cawangan baru serta memperkukuh kedudukan syarikat di pasaran. Sekiranya tidak ada perkara lain, saya akan mengakhiri musyawarah kita. Terima kasih kepada semua pengurus atas kerjasama yang diberikan.